Jadi, saya Siti Nur Iman binti Suhairi dan rakan saya Siti Nurul Azila binti Cik Ahmad mewakili kumpulan kami untuk membentangkan tentang tajuk vandalisme. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu Ketua Kumpulan Siti Nurul Azila binti Cik Ahmad, Nur Najwa binti Rosli, Siti Nur Iman binti Suhairi, Umi Norisha binti Cik Zulkifli, Nur Azri Natasha binti Abdullah dan akhir sekali Muhammad Adam bin Zamri. Pertama sekali kita akan lihat matlamat buku panduan yang telah disediakan oleh kumpulan kami. Buku panduan ini disediakan untuk memberi kefahaman dan kesedaran kepada warga sekolah tentang vandalisme dan kesannya. Seterusnya, memahami serta menghayati peranan dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan strategi dan pelan tindakan di peringkat sekolah untuk mengatasi gejala vandalisme. Seterusnya, kita akan lihat objektif. Terdapat 7 objektif, iaitu pertama sekali, memberi kefahaman dan kesedaran kepada warga sekolah tentang gejala vandalisme. Kedua, mampu menghuraikan punca sebab berlakunya vandalisme. Ketiga, dapat menjelaskan kesan dan akibat daripada perbuatan vandalisme. Dan yang keempat, mengklasifikasikan jenis salah laku yang boleh ditafsirkan sebagai perbuatan vandalisme. Kelima, memberi kesedaran kepada setiap warga sekolah dalam menangani gejala vandalisme. Dan seterusnya, menjadi panduan berhubung strategi pelaksanaan program perkembangan, pencegahan dan pemulihan vandalisme. Dan objektif akhir sekali, menjadi panduan kepada pihak sekolah untuk membina dan menguatkuasa peraturan sekolah berkaitan vandalisme. Seterusnya, kita akan lihat definisi vandalisme. Secara general, vandalisme ini merujuk kepada perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam atau persendirian. Vandalisme juga dikenali sebagai pemungut atau laku musnah. Okey, dari segi sekolah pula, vandalisme ni merupakan laku musnah yang berupa pelanggaran disiplin yang mana termasuk merosakkan harta benda sekolah, menconteng meja, memecahkan cermin tingkap, menendang pintu tandas dan banyak lagi. Terdapat 3 jenis vandalisme. Yang pertama sekali adalah perlakuan. Perlakuan ni, perbuatan ini dilakukan dengan sengaja semata-mata untuk mencari keuntungan dengan menjual harta benda yang dicuri. Perbuatan ini dilakukan sama ada dengan merosakkan atau memecahkan harta benda tersebut. Perbuatan ini dengan sendirinya telah mencacatkan bentuk harta benda dari yang asal. Jadi dengan perbuatan perlakuan ini, dia akan merubahlah sesuatu benda tu daripada bentuk asal kepada bentuk yang lagi tidak sempurna. Jenis yang kedua adalah dendam. Dendam ini berkaitan dengan kerosakan harta benda yang melibatkan perasaan sama ada tidak puas hati, melepaskan geram atau kemarahan kepada pihak yang tertentu. Dan jenis yang ketiga adalah contengan atau grafiti. Perbuatan contengan atau grafiti ini adalah hasil dari keinginan seseorang untuk mengatakan sesuatu, untuk memberi komen, memberitahu, menghibur, meyakinkan, menyakiti ataupun sekadar untuk ia memberitahu akan kehadiran dan kewujudannya di bumi. Seterusnya kita akan lihat faktor-faktor vandalisme. Pertama sekali, pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan orang yang terpenting kepada remaja selain daripada ibu bapa dan juga ahli keluarga. Jadi, remaja yang memilih rakan sebaya yang berkelakuan buruk sedikit sebanyak akan terikut-ikut dengan perlakuan tersebut. Seterusnya, tekanan yang dihadapi dalam hidup. Ketidakupayaan seseorang remaja untuk menghadapi tekanan akan memungkinkan mereka mengalih pandangan kepada kegiatan yang negatif, iaitu seperti vandalisme ini. Dan faktor akhir sekali iaitu pengabaian ibu bapa. Ini merupakan faktor yang penting
kerana zaman sekarang ramai ibu bapa yang terlalu sibuk dengan tugas masing-masing sehinggakan peranan mendidik anak-anak diserahkan bulat-bulat kepada pengasuh. Dan apabila ibu bapa sibuk, para remaja tidak mendapat perhatian yang secukupnya. Jadi remaja terdorong untuk melakukan perkara negatif seperti vandalisme. Berikut merupakan antara implikasi vandalisme. Pertama sekali, murid lain tidak akan dapat menggunakan kemudahan yang disediakan akibat rosak. Kedua, pihak sekolah perlu menanggung kerugian untuk memperbaiki barang yang telah dirosakkan oleh para remaja yang terlibat dalam vandalisme ini. Dan akhir sekali, ia akan menjejaskan imej sekolah. Ini adalah carta pengurusan vandalisme di sekolah. Kita boleh lihat di sini, terdapat pelbagai peranan guru dalam menguruskan masalah vandalisme. Jadi, kita semua boleh rujuk di sini. Dalam konteks di Malaysia, undang-undang dan peraturan disiplin yang dipraktikkan di sekolah-sekolah di Malaysia adalah berdasarkan 3 rujukan utama, iaitu Peraturan-Peraturan Pelajaran Disiplin Sekolah 1959, iaitu peraturan yang dibuat berdasarkan kuasa-kuasa yang diberi oleh Seksyen 116 Ordinan Pelajaran 1957. Kemudian, buku-buku panduan pengurusan disiplin yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan ketiga, surat-surat perkeliling ikhtisas yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia secara berkala. Sekarang kita akan lihat peranan pengurusan vandalisme. Antara perkara utama yang diperuntukkan dalam Peraturan 1959 adalah seperti berikut. Guru besar sebagai orang yang bertanggungjawab ke atas disiplin sekolah, iaitu Peraturan 4, Tata Cara Hukuman Rotan, Peraturan 5, Perwakilan kuasa oleh guru besar kepada guru lain dalam tindakan disiplin, Peraturan 6, dan akhir sekali, kuasa guru besar dalam menggantung persekolahan atau membuang sekolah terhadap murid atas kesalahan disiplin, Peraturan 8, 11 dan 12. Dalam pemantapan pengurusan vandalisme, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah menerbitkan buku-buku panduan bagi memberi garis panduan dalam menguruskan disiplin sekolah sebagai menghuraikan Peraturan 1959 dalam bentuk operasi. Buku-buku ini diterbitkan dan diedarkan di sekolah-sekolah untuk panduan pentadbir sekolah, guru-guru, murid-murid, malah ada yang dikhususkan untuk ibu bapa. Antara buku yang telah diterbitkan untuk tujuan ini adalah seperti berikut. Panduan Am Disiplin Sekolah-Sekolah 1981, Panduan bagi Ibu Bapa mengenai Disiplin Murid-Murid Sekolah 1982, Panduan Tata Cara Disiplin Sekolah untuk Guru Besar dan Guru 1983, Panduan Disiplin untuk Pelajar-Pelajar 1988, Panduan bagi mengatasi masalah ponteng 1994 dan akhir sekali Panduan pengurusan menangani buli di sekolah pada tahun 2005. Sekian itu sahaja daripada saya, Siti Nurima binti Suhairi, dan sekarang saya akan serahkan pembentangan ini kepada rakan saya iaitu Siti Nurul Azila binti Cik Ahmad. Sekian, terima kasih. Seterusnya kepada panduan untuk menjalankan aktiviti dalam menangani masalah vandalisme. Beberapa panduan yang menjadi prinsip utama dalam merancang aktiviti untuk menangani masalah vandalisme. Yang pertama ialah selaras dengan hasrat KPM. Yang kedua, perancangan hendaklah melihat kepada keperluan golongan murid yang terlibat. Yang ketiga, rancangan hendaklah dirancang oleh pihak sekolah untuk membantu murid bagi memperkembang potensi yang ada pada dirinya ke peringkat yang maksimum dalam bidang akademik dan sasiah. Yang seterusnya, setiap warga sekolah hendaklah bersama-sama untuk melakukan tugas bimbingan ini dan aktiviti yang dirancang hendaklah berterusan untuk membantu murid dalam bidang kognitif dan efektif. Terdapat 3 orientasi utama iaitu orientasi pemulihan, orientasi pencegahan dan juga orientasi perkembangan.
Dalam pemilihan orientasi program untuk menangani masalah ini, pihak pentadbir sekolah dan jawatan kuasa program haruslah meneliti beberapa implikasi yang mempunyai hubung kait agar orientasi program yang dipilih berkesan kepada murid. Keberkesanan orientasi program dapat mengelakkan tingkah laku negatif murid sehingga menghasilkan tingkah laku yang negatif dalam diri murid seperti vandalisme, pergaduhan, balas dendam dan sebagainya. Yang pertama ialah orientasi pemulihan. Dalam aktiviti yang berorientasikan pemulihan atau pemulih, kita perlu membuat andaian bahawa tidak semua murid berhak untuk diberi bimbingan. Oleh itu, murid yang berhak untuk melalui proses bimbingan itu adalah mereka yang amat memerlukan bimbingan. Contohnya, murid yang telah dikenal pasti mempunyai masalah dan perlunya bimbingan sebelum sesuatu keadaan menjadi lebih serius. Walaupun program ataupun aktiviti pemulihan dianggap sebagai suatu tindakan yang lewat, masalah murid perlu dirawat agar tidak merebak daripada seseorang murid kepada murid yang lain. Yang kedua ialah orientasi pencegahan. Untuk merancang aktiviti pencegahan sebagai fungsi program pencegahan vandalisme ini, kita telah mengandaikan bahawa semua murid berhak mendapat bimbingan. Oleh itu, pencegahan adalah lebih baik dilaksanakan pada peringkat awal agar lebih berkesan. Hal ini kerana tugas pencegahan adalah lebih ringan daripada membuat proses pemulihan. Orientasi pencegahan ini dipandang sebagai tindakan yang proaktif dan bijak kerana boleh melibatkan semua warga sekolah. Dan aktiviti ini mudah difahami dan dapat diterima ramai tanpa apa-apa stigma seperti yang terdapat dalam orientasi pemulihan. Seterusnya ialah orientasi perkembangan. Orientasi ini mengandaikan bahawa setiap murid yang normal itu adalah berhak diberi bimbingan bagi perkembangan dirinya. Dan aktiviti ini merupakan penyambungan yang menghubungkan antara sifat-sifat kelainan antara perbezaan individu dengan tuntutan masyarakat dan budaya. Aktiviti ini juga tidak berorientasikan presis tetapi lebih mengutamakan perkembangan potensi yang ada pada murid. Setiap individu itu mempunyai nilai dan berhak kepada perkembangan yang optimum. Sebagai contoh, murid dipupuk untuk mengembangkan sifat kasih sayang dan tolong-menolong yang sedia ada dalam fitrah kejadian diri mereka. Dan mereka dilatih dengan kemahiran komunikasi untuk pergaulan seharian dalam masyarakat. Oleh itu, satu perkhidmatan yang melibatkan kerjasama seluruh masyarakat sekolah dan orientasi ini juga menolong murid untuk memahami diri orang lain, memahami peluang-peluang yang terbuka untuknya dan juga bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Dan murid akan berasa dirinya berguna serta pengalaman sebagai murid adalah berfaedah untuk menolongnya dalam mengendalikan hidup. Kesimpulannya, langkah-langkah yang aktif haruslah diambil untuk mencapai matlamat pendidikan negara. Berikut merupakan contoh program ataupun aktiviti dalam menangani vandalisme di sekolah. Yang seterusnya, peringkat perancangan dan penilaian menangani vandalisme. Yang seterusnya ialah carta aliran kes vandalisme, peraturan dan langkah yang harus diambil dalam menjalankan kuasa disiplin. Berikut merupakan carta aliran tindakan sadar laku pelajar di mana terhadap prosedur-prosedur yang perlu kita ikut sebelum kita menentukan tindakan kepada seseorang murid. Okey, sekarang kita kepada peraturan yang harus dipatuhi dalam menjalankan kuasa disiplin. Peraturan ini lazimnya disebut sebagai natural justice. Iaitu yang pertama, hak untuk didengar iaitu hearing. Seseorang itu mempunyai hak untuk dibicarakan iaitu hak untuk membela diri dan merangkumi keseluruhan maksud prosedur yang adil sehinggalah dalam hal-hal untuk mengendalikan masalah kanak-kanak. Peluang diberi haruslah munasabah. Contohnya kalau murid itu tidak bersalah, jadi kita tidak boleh meletakkan sebarang hukuman terhadap dia tanpa dibicarakan. Dan sesuatu kes itu boleh didengar secara lisan atau dimaklumkan secara bertulis dan bergantung kepada sifat dan beratnya tuduhan itu. Seterusnya kepada langkah-langkah mengatasi. Langkah pertama bagi tindakan disiplin adalah dengan menerima aduan. Jadi ia merupakan tanggungjawab guru besar untuk memastikan kebenaran aduan itu dan memastikan sama ada kes itu bersabit ataupun tidak. Langkah berikutnya adalah membuat siasatan awal serta mengumpul bukti serta menentukan kebenaran dan bukti-bukti tuduhan. Langkah kedua ialah membuat kesimpulan daripada bukti-bukti untuk menjawab kes bersabit itu. Contohnya, peluang yang munasabah hendaklah diberi kepada murid itu untuk menaikkan kesalahannya dan menegakkan kebenarannya. Langkah ketiga haruslah diambil untuk membolehkan murid memberi sebab. Maksudnya to show cause jika murid itu menaikkan kesalahannya. Langkah keempat, mestilah diambil untuk membuat keputusan dan dapatan guru besar. Contohnya, murid itu boleh memberi keterangan yang memuaskan dan dia dapat membebaskan dirinya daripada tuduhan yang dihadapkan. Jadi, guru besar boleh membuat
keputusan bahawa tuduhan itu tidak ada dan tindakan selanjutnya tidak perlu. Dan terakhir sekali ialah pengakuan ataupun didapati bersalah. Contohnya jika murid itu mengaku melakukan satu salah laku sebagai alternatif selepas mendengar keterangan guru besar dan mendapati bahawa tuduhan itu ada buktinya, jadi guru besar perlu membuat keputusan terhadap hukuman yang hendak dikenakan terhadap kesalahan itu. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.